Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Maui. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alip nak Manap. Saya Mim Alip WI Maui. Dan Manap and Maui Show in Spotify dan Apple Podcast episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkahwin.com. Dan nakkahwin.com adalah sebuah portal pemasaran yang merangkumi semua perkhidmatan dan juga produk-produk berkaitan dengan majlis walimah masyarakat kita. Jadi nak DJ, nak kompang, nama andam, nak fotografer, anda boleh lungsuri laman www.nakkahwin.com ataupun boleh lungsuri di social media mereka, IG dan juga Facebook Nak Kahwin SG. Dan selain daripada itu, kami juga berkolaborasi bersama seorang pakar konsultan keuangan iaitu Hans Ezra. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut boleh lungsuri laman IG beliau iaitu @HansEzra ataupun boleh hubungi beliau di talian 902856 Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buat recording ni sementara menunggu guest kita yang yes. lambat sikit lah Lambat malam sikit. ni. Jadi kita record lambat sikit. And just happen to be kita ada a few things to talk about. Yep. Benda panas. Ni kira apa? Apa kalau before an event we call it apa? Prequel Kira prequel lah. Prelude dah. Prelude Dia bukan precam. Prequel apa sih? Nanti aku tunjuk. Citut. Okay, aku nak buat serius ni actually. Okay lah. Kita baru saja muat naik ataupun upload episod bersama Ida Ishun. Ida Ishun. Nak kena panggil Ida Ishun. Hidayah tak kenal. Aku rasa episod yang agak menyayat hati lah. Wow. It really tug our heartstrings. Sebab I think just to give a bit of a context, Ida is actually seorang balu yang baru saja kematian suami tersayang beberapa bulan lepas. Jadi kita telah pun menjemput beliau dan juga anaknya untuk beliau kongsikan lah bagaimana kehidupan mereka setelah pemergian suami yang tersayang dan juga macam mana detik-detik terakhir suami beliau and everything lah. Jadi, tapi following up from there, Manap tadi on the way datang sini kau share dengan aku dalam berita dia. Betul. What happened? Pasal kau baru upload semalam malam Betul. Semalam malam. It was what? Thursday night lah. 28th of July. So 29 ni baru aku upload kat social media. Betul. So aku dah kasih kat Hidayah all that lah. Then somebody PM me. Okay. Pasal aku dah upload kat aku punya own social media. So Manap Maui lah. Kepada semua yang tak tahu what we talking about, kalau korang belum dengar, do catch this latest episode 3-part series. 3 parts, very very touching. Korang nak kena dengar. Kita kat sini kita dah nangis bapak. Aku buat editing pun aku nangis lagi. Aku belum dengar loh dia edited nanti part. nangis But lagi the lah. raw part itself kau tahu aku nangis how sebab I was. Yes, betul. So do catch the episode. Really, ini so far kira paling menyayat hati lah. This is one of the ones. One of the few lah. So indeed someone PM aku siang tadi. It was a lady. Seorang ibu tunggal juga. Ibu tunggal, no, tak ada ibu tunggal pun, tak ada anak. Oh, okay. Tak ada anak. Seorang balu juga. Ya, seorang balu juga. Okay. So dia happen to come across Hidayah's our episode with Hidayah. Okay. So and she is one of them yang was in a similar situation.
So we go on with the conversation lah. So she said it was good sharing session. Okay. And she can relate to what Hidayah is going through. Alright. Pasal dia pun mengalami benda yang sama. Tapi I think untuk beliau aku find it macam aku tak tahu it's really speechless for you to lose someone you hold so dear to, especially your spouse. Yes. Your other half, your better half. So for this particular lady I should not mention her name lah. Okay. Tapi dia kehilangan suami je juga. Alright. 6 months after their wedding, bro. Masya Allah. 6 months. So 6 months dia he had cancer. So aku tak go into depth lah pasal aku tak nak Yalah. Dua tahun lepas and everything. Yeah, 2 years lepas. But he passed away 2018. Okay. And now it's 4 years lah. Dah 4 tahun. So I asked her how she's doing it now. She's fine, better. But it's good to know that out there, that there is a support group. Yeah, correct. This support group means, but this she and a few other balus that Including she know, Ida. including Ida, are part of this group, a support group where they support each other emotionally and anything lah. They support all this balu, and it's important juga, bro. Kadang-kadang kita nak luahkan perasaan kita nak luahkan our anything that is more emotional sometimes dengan family susah juga kita nak lepaskan. Mungkin orang tak boleh relate tak boleh relate. Maybe untuk pada mereka seorang individu tu, diorang nak lepaskan kat siapa, kat anak-anak, maybe they are too young, they won't understand. Betul. No, but it's good to have this support group sebagai dari sudut orang yang luar. Okay, betul. Where they have a very neutral standpoint. Diorang can they are also in the similar situation. At the same time, they can understand. They can understand. They can relate. I mean, I believe there are women out there who are in this similar situation. Betul. And this support group is itself, bila dia share, dia ada 12 orang, bro. Dah boleh buat tim bola, bro. Kita telah difahamkan the youngest is 26 years old. The youngest balu is 26 years old. Masya Allah, at such a young age. And I respect these women. Betul. They are strong. I mean, strong is an understatement altogether. I mean, tak tahu kita kalau kita tak dalam situasi tu ataupun in their shoes, we don't know, man. We don't know. Kita tak boleh faham lah. In fact, when we left that day after recording, I felt so how to say, aku really appreciate aku punya spouse more, Asya. Betul. Do you go back and tell your spouse? Aku did, no. Aku go back cakap aja about this recording. I cakap how I felt. I told her aku appreciate kau kalau anything happens to us in future, I tell her what I want. Apa yang aku nak hopefully at the end of the day, kita kalau kita nak tinggalkan, kalau kita tinggalkan dunia ni pun diharapkan kita dapat tinggalkan amalan kita yang baik. Betul. Contoh amalan kebaikan kita is passed down to our kids. And they can reciprocate what we do. That's why that's the minimum. Aku pun tak nak tinggalkan dalam family aku ni dalam keadaan kesusahan. Tukar-kanting, correct lah, betul lah. Itu je lah. Kalau kau nak mati, biar mati dalam peace. Okay, I know that my wife and kids they gonna be okay. Betul. So I think How about you? Bila kau balik daripada hari tu, kau buat apa? I didn't have that conversation immediately. Belum lagi okay. Not immediately. But instead aku tengok dorang aku tengok masa aku balik tu anak aku belum tidur, bini aku belum tidur. I can remember yang cara aku tengok dorang is lain. From different perspective. True. I was like aku teringat apa yang kau cakap dalam episod tu, dalam recording tu kau cakap when was the last time you told your spouse or your children that you love them? Yeah, man. And bagi aku cara aku tak verbalize. Tapi cara aku menunjukkan aku punya kasih sayang with a lot of things lah. Cara aku masak diorang. That's your love. Correct, what do you call it? Love language. Love language. Yes. So memasak. I guess I start asking myself the question, is it enough? Have I shown enough to my family? Wow. So I don't know, that particular episode really left a big impact on the two of us lah. Correct. On both of us. And Alhamdulillah, following up from that, it's very comforting thing to know lah. It's always a very positive thing to know that
tak banyak sikit kita punya episod dapat it serves its purpose lah. Correct. It managed to reach out to those people who can relate or maybe in the same similar situation. And I'm it's very aku rasa berbesar hati sebab aku tahu yang out there are some there's some form of support group that provide the support mechanism to to women who are in this situation. Bear in mind, they are not from any organisation now. This is self-help lah sendiri. Self-help lah sendiri tau. They are 12 balus who support each other. That's it. Yeah. I think there's more than that lah. But what this woman share, dia kenal 12 orang. Betul. Berapa banyak sih? So I think if let's say kalau korang dengar episod yang ini and you want to find out more about this support group, we don't have any idea. We don't know. I mean kita pun tak nak tanya banyak. Mungkin you all can reach out to Ida. Maybe she know. Maybe she knows. Or maybe you know somebody who's in the similar situation as Ida. Or this woman who have lost someone. Betul. But I don't know. Okay, I see. Entah. Aku ada satu question. You see, I don't know whether it's the character or the nature of man or woman itself. Untuk perempuan diorang can go for this. They have this support group. Tapi untuk lelaki ni macam mana? Kita naturally lelaki ni very egoistic. Maybe kita already macam men how do you say it, macam you are expected to be strong, bro. Correct. But not all men are like that, bro. Men are correct. Not all men are like that. Tapi you see when something sad happen or something very impactful happen to our life as sebagai seorang lelaki, the first thing we always tell ourselves is tak ada apa-apa lah. Dia kahwin lagi lah. Not only that lah. Kau kahwin lagi je. Not only that. Macam tak ada apa-apa lah. I'm better than that. I'm stronger than. Is the expectation correct. As a man. Tapi little did we know, kita ni hanya insan biasa. Yeah, true. Correct. We have emotions. No matter how hard we try to mask that feelings, that emotions, we are all but human. So kalau lelaki-lelaki kat luar sana dengar, I don't know, it's not something memalukan untuk kita to let out our emotions lah. Betul. Correct. Tak memalukan langsung lah. Betul. Pasal like, at the end of the day, nobody knows what we have gone through. Betul. But aku really excited, interested to know if there's any like this kind of support group for men. Mungkin kalau korang kat luar sana dengar, kita dah pernah interview seorang balu, a widow. Mungkin kita would like to hear the perspective of a man yang seorang lelaki yang mungkin telah pun kehilangan seorang isteri. Kalau a widower. Kalau Melayu balu. Kalau lelaki apa? Balak. balak lain tu. Yalah, no. Lelaki ada. What's the term for lelaki yang Aku tak tahu. Shit, we don't know. I don't know. Yeah, yang lelaki yang kematian isteri lah. I don't know. Is there a term? Aku tahu. So let us put it out to all of you out there. Kalau korang kenal siapa-siapa ataupun korang sendiri berada dalam situasi begini, seorang lelaki yang mungkin telah pun melalui kehilangan seorang isteri dengan anak-anak ke ataupun tidak, boleh step up to us, DM us ataupun PM us on Facebook, Instagram ke apa-apa. We like to hear your perspective. Betul. Sikit sebanyak pun kita bukan nak exploit lah, bukan nak exploit. Tapi kalau kita share this, maybe is going to be beneficial untuk orang kat luar sana. And also to us lah mungkin. Okay. No. Bukan pasal kita nak expect kehilangan isteri, tapi we can learn how to cope. Or what to expect in terms of dire needs and everything lah. So speaking of which, just recently, 2 hari lepas, one of my family, family orang rumah aku lah, bini aku punya family, saudara, husband pass away. Okay. Kalau siapa yang tahu-tahulah, family ni this couple ada anak 7. Wow. 7 lelaki kecil-kecil. Semua kecil yang kecil. paling tua I think 12 13, yang paling kecil. Wow, bayar aku sih. Yang paling kecil aku rasa about 3-4 tahun gitu. Wow. Isteri tak bekerja, suami bekerja 3-4 three different jobs to tampung. So husband pass away. Wow. Okay. Due to sickness. From what I heard, ada sakit. I see. Okay. But it was very sudden lah.
So what happened was that seorang insan mulia ni share on social media with hope to get some form of crowdfunding lah. Dapat pertolongan lah. Dapat tolong lah. You know, kita faham lah. Anak 7, isteri tak bekerja and everything. Yeah. So, but the thing that I would like to talk about is the backlash that is currently ongoing. Masih ada bro. Busy dok, kecoh dok. Very negative lah. I mean, apart from you have the post, kau ada post je. I have the post lah, but apart from Example of the one of the backlash. Dia kira apa? Okay, that post itself dia minta bantuan derma duit lah crowdfunding some financial assistance for the balu lah. Correct, for the family lah. For the family. Okay. So one of the comments made was because the initial post was talking about this arwahnya ni being very responsible, having to kerja 3 different job to tampung perbelanjaan. Hasil. Tapi that particular comment saying that arwahnya ni actually bukan responsible tapi very irresponsible sebab buat anak banyak-banyak. Dah tahu tak mampu buat anak banyak-banyak. You know, something along that line, you see. Wow. To me it's very simple. Kau nak tolong, kau tolong. Betul. Tak nak tolong, kau zip semua. Diam lah. You know, tak ada orang paksa kau. True. Bukan je paksa duit, minta ada duit daripada kau. Betul. I mean this kind of thing is really toxic to the society tau bro. Correct. Orang-orang macam ni lah. Tak tahu kalau account tu fake ke tidak, aku tak tahu. It looks like some of the negative comments come from a troll account lah. Tak ada display pic and everything. But to the extent some of them even commented along the line of this is very common among the Malay community, tahu buat anak banyak-banyak tapi nak merimpat kesusahan and everything. To me it's not necessary lah. Rezeki masing-masing lah, bro. Tapi I mean, aku still believe that Allah SWT tu kasih rezeki bukan sekadar rezeki anak, tapi rezeki dah tetapkan pada semua orang. Betul. Ada orang rezeki anak, ada orang rezeki daripada kesihatan, kerja. Betul. Everything. Good point. Yeah. So I was there at the oh my god. Okay. Alright. Pengemubian and everything lah. Wow, 7 anak bro. Aku kesian yang besar sebab yang besar seorang dalam ramai-ramai yang besar, yang tua yang paling memahami. Dia nangis. He semua 7 lelaki. Wow, affected lah, gila babi lah. Then after that looking at the wife pun kesian lah. Sebab mungkin at the back of her mind macam mana nak continue life. It's going to be tough lah bro. Bekerja, kalau dalam I don't know the backstory. I don't know the story at all. But kalau kau dah lama tak kerja bro, kau akan the father himself is the sole breadwinner. Kau dah lama tak kerja, kau nak go back into the force. Yang kecil tu siapa nak jaga? Betul. Kalau tak ada that, at this point of time friends and family support is very important. Nak kena very strong sih. Betul. So apart from the kesedihan suami meninggal and everything, tapi aku rasa I'm very sure at the back of her mind will be macam mana nak teruskan kehidupan, financially. Kalau siapa-siapa yang tahu what we are talking about, if you're interested ataupun sudi untuk membantu, I believe there's this crowdfunding. You can go to this page Wake Up Singapore. Aku bilang korang ni bukan pasal ada saudara orang rumah aku ke pasal. No, I don't know details. You all can find out on your own through that particular social media platform. You can follow up from there lah kalau berminat lah. I feel for the mother though. Yeah man. Tapi anak-anak tu dah masih kecil lagi The youngest is 3-4 years old. Tapi semalam alhamdulillah lah, I see representative from the school, even the principal turun. Nowadays sekolah they really go down to the grassroots. Betul. They orang really into kata orang tu lagi terperincil loh. Betul. Untuk kata orang tu the child's well-being. Betul. Bukan saja kat sekolah lah. Sebenarnya welfare of outside of school pun sama terjaga. True enough. To the extent even some of the parents dia punya kira anak-anak punya schoolmate punya parents they came by, ada tak banyak sikit, ada jugalah hulurkan bantuan and everything. Jadi while that bantuan can help them tide from now until bila-bila masa terdekat, tapi macam mana pun tetap I'm very sure they have to the mother lah have to look for a more long term. Lagi-lagi seorang bro. Seorang bro. Aku bila kau share about this aku teringat
when both my kids they were in primary school. Struggle, bro. At that point of time, things weren't good between me and family. So both of us lah, me and my wife Amira, had to single-handedly because kita nak kena kerja, bro. Betul. Rumah dengan 2 budak kecil. That was a struggle. Pagi Mira tak kerja lah. She had to at that point of time she was not working, jaga budak-budak masih kecil lagi. So aku seorang. Pagi bangun bawa teksi tu. Bawa teksi. Wow, bro. Pagi hantar diorang pergi sekolah. And dulu I don't know whether it's implies now or not. Dulu both parents must be working, baru anak kau boleh masuk student care. Okay. Aku cakap is bullshit dulu. But okay, whatever is. So Mira had to go join back the workforce tau. Okay. It was really tough on her, just to so that we can kata orang tu meet the minimum requirement to get our kids to the student care. And also for the FAS thing. Pasal dulu all the subsidies everything lah. Dulu nak before 7 nak kena ambil diorang ke sekolah, all this thing. Struggle lah, bro. Diorang that part bila aku masih kat rumah Tampines tu. So but I was fortunate enough, I still have my other half. Ada bini aku. Betul. Fallback. Kalau aku tak boleh ambil budak-budak, she will go and get it. Really struggle time tu. But that was, kita ada 2. Tapi kalau kau seorang, it's gonna be doubly, 2 kali ganda dia punya cabaran dia lah. Mak bapak also play a part, bro. Your Yeah, parents. about this yang saudara Ayu yang meninggal ni, dia anak seorang. Okay. The mother just passed away about just a month ago. I see. Wow. So one after another. Masya Allah. Wow. Kita doakan yang terbaik lah untuk family tu. Like we said, just what Manap baru share lah. Kalau korang nak contribute in any way, just go to the website or social media Wake Up Singapore. And ada sebanyak hulurkan. Yalah, betul. Like I said, kita memang kalau tak boleh support tu, kata orang hulurkan bantuan secara word of encouragement. Betul. Tu minimum lah. Betul. Kau tak payah, kalau yang lain bela-bela tu tak payahlah nak komen. Betul. Lagipun kalau kau tak nak tolong, kalau kau rasa it's against your principle ke apa, diam-diam semua. I mean, if it was you, kau kena put yourself in that situation lah. Macam mana kalau si Balu ni baca that kind of, Masya Allah, aku tak boleh imagine. How sia. So this is the Wake Up Singapore website. The comments are all over. Even Instagram, Facebook. So benda dah viral. Today is the 29th. Arwahnya meninggal on the 27th. Semalam 28 baru kebumikan. So benda ni still very fresh lah. Wow. Okay. So hopefully keluarga ni diberikan kekuatan dan juga dilapangkan semua apa-apalah, dipermudahkan segala urusan mereka InsyaAllah. Yep, true. So enough about the sadness. One more thing. We talk about this losing your other half. Aku tadi balik sempat tengok Mira was watching this movie. Okay. Called The Notebook. Okay. Called The Notebook is about the husband and wife. They orang they are very much in love. Okay. But dah sampai tua tu kan, diorang tak ada anak apa tu semua, diorang sebatang kara. Ni cerita sedih gila pun. Sedih, bro. Aku tengok last part tu, aku sedih. Animation No. Bukan ni yang betul tu. No, this is the real one. Okay. So the wife got Alzheimer. So she's gonna forget about the husband soon. But so diorang duduk dalam that old age home. Cerita orang putih. Orang putih. Okay. So the husband without hari-hari lah tengok bini je. Aduh. Then in the end the husband pun sakit juga. Okay. Duduk the same old age home lah. So because ada women's wing and men's wing, so they cannot see each other apa. But he always make a point malam dia sorok-sorok jumpa bini je tu. Aduh. Then got one fine day bini je her health become more deteriorating lah. So he went over to tengok. Dah jangan cerita nanti aku nak tengok sendiri. Pergi tengok bini je kan. Tapi last part tu dah jangan cerita. Last part tu bro sedih bro. Okay. Notebook dekat mana?
Netflix. Netflix ada? Yep. Okay nak tengok. Masya Allah. Okay. And when that movie played, aku Apa? cakap Mira, you kalau I dah tua macam ni kan, you I tak nak susahkan you anak-anak. Letak kat rumah old folks home. Pasal aku dah lupa, aku tak kenal siapa diri aku dah tak kenal siapa anak-anak aku lagi. Then I don't know, nasib kita tak tahu bro. Macam mana. Correct. Tapi kau jangan susahkan aku. Jangan call aku minta hantar lauk Sekali kau masuk hospital, call aku minta hantar lauk je. Apa aku minta kan? Macam-macam lah kau minta, nasi lemak lah, apalah. Sebab hospital dekat. Rumah opposite. Rumah opposite. Tapi aku nak cakap pasal benda sedih juga ni. Apa pasal? Aku tengah sedih ni. Kenapa? Orang lain semua dapat duit GST, aku tak dapat. Sama lah, aku bukan dapat juga. Tapi kan kau macam ingat besar nak gaji aku last year. Aku pernah post pasal benda ni. Dulu orang riak, orang post pasal gambar kereta, orang post pasal gambar kipas duit. Tapi sekarang one of the way cara nak riak aku cakap dia subtly bilang dekat social media, aku tak dapat duit GST so nak bilang orang gaji besar lah. Tapi no, this might not be true, you know. This might not be true, you know. I was looking forward to it, bro. 700 bro. Bukan Banyak. 200. 700. Mungkin okay lah, whatever. Alhamdulillah, dapat ke tidak tu okay lah. Tapi aku rasa kali ini aku rasa macam bukan terkesima, I'm disappointed lah bro. Pasal I'm so looking forward to it tau. Gaji last year sih, kau tak boleh kira gaji last year lah. Habis macam mana? Besar nak ke gaji aku last year? Anak aku dah tahun ni dah 22, yang besar lah. Oh my god. Dia dah 22 Serious lah. Her first GST. Her first duit GST. Betul, generous so. Semalam balik melawat semalam kan. Daddy, ibu nak apa? Nak liho. 700 macam 7,000 kau. Nak liho. Okay, balik singgah Compass One pick up. Dia order kan. Saya pick up. Then after that tanya nak apa-apa, nak famous. Nak apa? Kata tak nak kat rumah. Ni dah masak and everything. Tak apa, ni sekali kakak nak belanja. Tak apa kak, you need to use the money. Besar hati budak-budak. Alhamdulillah kan. Tapi sedih lah, tak dapat. Tak apalah. Bini aku dapat. Bila dapat senyap bro dah. Then today kira hari ni 29 of July. Tiga orang serentak dalam rumah aku dapat duit. Okay, Mira dapat duit GST 700. Anak kau lelaki Aiman dapat yang Olympic Foundation the 1K. 1K. Wow. OKB baru bro. OKB. But I'm pretty kata orang tu berbangga dengan Aiman. Betul. And furthermore he's more thrifty. Okay, lelaki lah. Dia more dia only buy what he needs than what he wants. Sama macam anak lelaki aku. So tu dia lah, aku dapat gaji. So 3 orang dapat ada duit lah. Dapat gaji lah. Gaji lah. Okay, lepas ni nak belajar kau makan mana. Boleh on the house. Okay, jadi duit GST. Okay, last sebelum kita akhiri kita punya episod ni. Belum ada satu pasal wedding. Last sebelum kita akhiri. It's supposed to be a short episode, tapi aku rasa ni full episode jugalah. Baru-baru ni kau baru post pasal kau punya kemarahan. Kau buat hosting one of these majlis perkahwinan. Aku pissed off bro. What happened? Pissed off bro. Okay, this I had a wedding last week kat Gulimat. Okay, aku tak nak bilang kat mana lah. Tahu-tahulah. So this is a mixed race marriage lah. Okay. So laki Melayu, perempuan Cina. Okay, kahwin, convert lah obviously. She converted semua. Ada nama Melayu, ada nama Cina aja, ada nama Melayu. Nama Melayu je aku tak ingat. At the point of time I wasn't sure. Pasal dia kasi aku kad jemputan. Kad jemputan tu ada nama laki nama Melayu, perempuan nama Cina. So aku tak tahu nama Melayu je pun. So baca mana yang baca yang ada, nampak lah. Dah nampak je. So aku tanya, then one of the makcik confronted Mak Andam, which aku tak kenal Mak Andam tu pun siapa. Makcik as in tamu lah. She was the family lah, daripada laki besar. So what pisses me off is, why can't you confront it dengan aku rather than go to Mak Andam. Apa dia tanya? So she go to Mak Andam. Aku dah nampak. So aku guess something must be wrong. Because once aku announce that nama diorang je semua, she was like macam muka je macam muka tai lah. Dah frown lah, dah berkerut lah. Apa ni macam that kind of face lah. Tu Mak Andam lepas tu Mak Andam settle datang aku. Mak Andam muda ke tua? Muda. Muda. So she came to me, bang, tu makcik cakap boleh tak announce nama Melayu pengantin.
Cakap nama Melayu. Apa nama Cina bukan nama je apa. Betul, Aku cakap dia dah kat betul, situ. betul, Cakap, then why must she tell you that, but not me? Tak tahulah bang. Suka hati je lah bang. Cakap okay lah. But aku still didn't change the name. Sebab kau tak tahu pun nama Melayu dia apa lah. I got to know later on. Later on lah, subsequently baru kau tahu lah. But untuk sejukkan nama, hati makcik tu, aku announce both their name. Okay. Kira nama Cina ada, nama Melayu pun aku kasih juga, which is very short lah. Okay. Not so bukan. No, the point is okay. The point is aku was so kata pissed off dengan makcik ni. Kenapa aku nak kena announce nama Cina, Melayu je? You know, she was born with a Chinese name. Betul. Regardless of what her name is lah. Dia kahwin dengan orang Islam ke, dia kahwin dengan orang Hindu ke, apa-apa pun. the name doesn't signifies ataupun show that you must be of that religion apa. Betul. Kenapa nama nak kena Melayu baru jadi Islam ke? So sekarang betul, sekarang dia beragama Islam, doesn't mean yang dia ni nak ada nama Cina. She's lesser of a Muslim right now. Betul. Betul kan? So that's why aku cakap dalam post aku cakap, kenapa kalau nama Melayu, kalau nama Cina bukan Islam lah. So that's my point exactly on that. Kadang-kadang ni orang-orang nak tegur pun tak bertempat lah. Tak cara lah, tak ada cara. I don't know. Maybe but aku bukan nak trying to be Mana-mandai lah. bukan memandai ya bro. Aku find it that this mentality, Betul. this mentality selalunya kat orang-orang yang macam-macam ni. Orang-orang yang lebih berumur lah. Rumor. Which aku tak tahu pasal. Persepsi diorang macam orang tu, bangsa asing masuk agama Islam nak kena ada nama Melayu. Nak kena ada Nak kena binti Abdullah. nak kena ada ke nama Tak tu? semestinya apa. Doesn't matter. Why has to be I mean, if I have known earlier, I will always announce that Betul. name. Aku didn't know at all. No, kalau kau tahu nama Melayu je, kau kasihlah nama Melayu kat aku. Tapi tak salah pun. But then, I was not wrong to say that. Betul. So yeah, like I said lah, aku was pissed off because Mungkin aku tahu kenapa makcik tu marah. pasal Sebab makcik tu yang kasih nama kat pengantin perempuan tu. Mungkin Dia 7 hari 7 malam maybe, dia buat bubur putih, bubur merah hantar kat masjid, dia buat doa selamat, buat kenduri. Betul. Siapa tahu? dia pergi keramat Bekno. Dia minta You never know. Dia pergi keramat Bekno. Aku tu bersusah payah naik tangga keramat Bekno. Aku minta dah sakit nama. kaki, sakit lutut. Ada aku naik kau. Tak, kita ada kau Kau kita. panggil nama Cina je. Bagero betul. Mungkin Mungkin you never know. Tapi whatever yeah. it is, like what you say, tak ada cara lah. Kalau nak tegur kau lah. Sebab kau yang panggil nama kan. But you know how I found out nama pengantin perempuan ada nama Melayu? Aku tanya sendiri. Tanya pengantin sendiri. Pengantin sendiri. Habis kau tak tanya dia which one you more comfortable with? Aku cakap both of them you can call both. Okay. So okay lah. But aku call both lah. Okay lah. Just call both. Okay. Laki je pengantin tak cakap apa-apa, you know. But you know, lagi satu benda yang aku tak find it macam awkward juga, pasal the family of the bride was there also. Correct. You know, kalau macam okay, example kita ni lah, Aku faham. Melayu ni, Aku faham. nama aku Muhammad Azmi ni. Aku faham. Satu hari aku kahwin dengan perempuan Cina ni, aku punya nama nak kena tukar Asimi. Asimi. What will my parents or my family members who are predominantly orang Melayu ni think of? Betul. Kenapa nama Cina je buruk sangat ke? Mungkin at the same time you have to think about perasaan dorang. Correct. Kadang-kadang mungkin diorang terasa yang aku dah kehilangan seorang anak. Betul. Yang mungkin before that agama lain. Betul. Dia nak kahwin, lepas tu dia convert to Islam. Mungkin daripada situ diorang rasa kehilangan. Betul. Habis Diorang macam rasa dipulaukan juga. Betul. Maybe lah. During the majlis kau sebut nama Melayu dia. Asal nama original dia tak bagus ke, tak sedap ke? Mungkin you never know nama Cina dia tu, nama original dia ada maksud tersendiri. Betul. Let's say kalau nama aku Muhammad Azmi okay, Muhammad Azmi. Kalau aku let's say aku kahwin dengan orang Cina ni, aku nak kena tukar nama aku sebagai apa? Wilson Lim. Wilson Lim. No, my family members won't know that that is my Chinese name. Betul. Belum tahu tau. Yeah. If I announce that, siapa saya ni? Siapa nama ni? Dia announce nama siapa? Oh, betul, nama anak aku. Oh, nama kakak saudara aku. Nama kakak aku. Ya, betul. So we have to be a bit more sensitive. Sensitive lah. Kepada makcik tu. Tak tahu apa nak cakap. Aku nak suka lu lah makcik. No, I think
kita, I'm not trying to, it doesn't change the tradition at all. Betul. It doesn't change the fact that she's also already a Muslim. Betul. The name is not doesn't matter anymore. A name doesn't make man. You know, mungkin nama ada baik, ada tak baik, tapi like I said earlier lah, walaupun orang tu dah masuk Islam, dia masih kekalkan nama Cina dia, doesn't make that person any lesser of a Muslim. True. Kadang-kadang lebih bagus daripada kita yang originally Muslim. Allahu a'lam. Betul. Yeah. So aku pissed off lah. Really. Dah okey dah. Sekarang okey lah. Nampak muka makcik tu okey lah. Sampai sekarang aku masih ingat muka makcik tu. Ini betul kena dendam ni. Serius lah. Aku tak boleh dia macam benda. No, really. No. Okay. So I think that's about it. Short episode 30 minit lebih juga. tak short episode jugalah. Yeah, that was so kita will summarize sikit what we have gone through this episode. We had just finished our uploading our episode dengan Hidayah. Betul. Seorang balu baru kehilangan suami 4 bulan yang lepas Bulan 2 lah. Bulan 2 yang lepas. So kita temu ramah dengan beliau, bagaimana kehidupan beliau, macam mana mereka jalankan kehidupan seharian dengan sebelum arwah sebelum meninggal dan selepas meninggal, bagaimana keadaan mereka. Sangat menghayat hati. Jadi korang nak kena dengar juga episod tu. Tajuk episod tu Sayang Sampai Mati. Ada 3 bahagian. 3 bahagian. Aku betul recommend lah, korang dengar lah. Siapkan tisu. Okay, itu saja daripada kami. Teruskan bersama kami. Episod selepas ini kita akan bersama seorang Ustaz Zaki. Umur yang muda, 26 tahun bro. Wow. Dah jadi ustazah. Wow. Ustaz, salah. Ustaz. Asatizah. Beliau bukan saja seorang kaleng-kaleng orang, tapi beliau juga ada company perkhidmatan untuk wisata dan juga umrah bro. Wow. Jadi kita nak dengar lebih selanjutnya. Korang join kita selepas ini di episod seterusnya bersama Ustaz Zaki. Alright. Itu saja daripada kami berdua. Saya Mim Alif Namanap. Saya Mim Alif W.I. Mawi. Ini Mahanap Mami Show. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay bro, dulu bila aku accident, aku tengah naik motor nak pergi kerja ni. Okay, bila aku tengah bila accident tu kan, kita ada insurans. Tapi insurans kita tu dia cover pihak yang kita langgar ataupun orang, ataupun insurans tu cover vehicle kita aja. Tapi untuk diri badan diri sendiri ni, aku nak kena cover banyak bro. Tak cover Tak cover. Aku pergi doktor, aku nak kena bayar sendiri. Jadi time aku nak bayar tu, kadang-kadang kita biasalah kan, hujung-hujung bulan atau kadang-kadang kita tak ada rezeki, tak ada duit nak bayar bro. So macam mana bro sekarang? Aku rasa kita tanya Han, sebab aku pernah dengar tentang this personal accident plan. Han ada betul Ada betul. Macam mana tu? Okay, so personal accident plan ni banyak orang kaitkan kita nak kena drive atau kita kena naik motor. Oh iya ke? Actually tak. Lain pun boleh? Personal accident cover asalkan semua accident. Kalau turun katil, kalau kita pelecok ke apa? Boleh. Kalau main bola pun boleh. Kalau kita terjatuh kat rumah ke, orang cepat batu ke daripada tingkat atas pun boleh cover juga. Okay. So kalau dia punya plan tu is one of the basic plan. It's quite affordable, very very affordable. Ada plan you can get about macam $5 sebulan macam tu. Oh, okay. So dia cover 24/7 worldwide. Dia cover kalau apa-apa jadi asalkan accident. Biasalah kita masuk A&E sekali masuk berapa ratus. Betul. Obat, lepas tu lagi check up semua. Makan ratus tu. Itulah. Sekarang kurang-kurang pun 300 lebih bro. Masuk A&E je 120 ke 150. Tahu tak apa. Okay, betul. So tunggunya lama. So ni akan offset all your bills lah. Kalau you ambil yang lebih komprehensif, duit MC pun dong kasih. Okay, tapi this is for outpatient aja. Outpatient, betul. I see. So personal accident plan. Alright, jadi kalau kita interested ataupun korang kat luar sana interested to find out more tentang this personal accident plan, Hans, macam mana nak contact kau? Okay, boleh contact saya dekat Instagram @HansEdzra HansEdzra, atau boleh contact saya di talian saya 9028 5600. Jack